Bapa kami yang di sorga, biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus-Mu menolong kami pada saat ini. 我们在天上的父，我们恳求你的圣灵现在就帮助我们。 Kami akan buka Alkitab dan membaca kebenaran-kebenaran firman-Mu. 我们要打开圣经，要阅读你的话语。 Kami akan mendengarkan firman Tuhan dikhotbahkan dan diberitakan kepada kami. 主，我们想要从这个讲道当中听到你对我们所说的话。 Bukalah hati kami Tuhan. 主啊，求你打开我们的心思， Berkatilah setiap kami. 求你祝福我们每一位， Sehingga firman Tuhan boleh menghibur dan menguatkan kami. 以致你的话语能够安慰我们，也帮助我们。 Tapi firman Tuhan juga boleh menegur kami dan mengubah kami. 恳求你的话语责备我们，也使我们从你的话语当中，我们愿意改变。 Kalau hati kami saat ini sedang galau, sedang susah, sedang cemas. 如果现在我们心情正在烦乱当中，很在担心当中， Kalau ada beban-beban berat yang menindih dan mengepung kami pada saat ini. 主要就是现在有这个劳苦重担正在围困着我们。 Kami mohon saat ini Engkau menghibur, menguatkan, meneguhkan, berkati kami Tuhan. 主啊，现在恳求主你坚固我们，祝福我们，安慰我们。 Terpujilah namamu Bapa. 天父，我们将一切荣耀赞美归给你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat persilakan duduk kembali. 请坐。 Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. 主所爱的弟兄姐妹们，午安。 Selamat menyambut Natal. 恭祝大家，我们要迎接圣诞节。 Dan sebentar lagi kita akan memasuki satu tahun yang baru. 再不久呢，我们又要迎接新的一年。 Saya berdoa di tahun yang baru hidup kita lebih sukses, 希望呢，我也在祷告当中，希望我们未来新的一年，我们更成功， terus diberikan kesehatan. 也是给我们强壮健康的身体， Keluarga kita ada kebahagiaan, 我们的家庭和睦幸福， bisnis pekerjaan kita lancar, 我们的工作、我们的事业很顺利， dan tentu juga kehidupan iman kita dan kerohanian kita terus boleh berkembang. 而且呢，我们属灵的生命也不断的成长成熟。 Saya diutus oleh STT Amanat Agung Sekolah Alkitab di Jakarta untuk datang berkhotbah dan memperkenalkan STT Amanat Agung untuk saudara-saudari sekalian. 我是爷城大使命神学院差派我今天来到这里讲道，也要诉说一下我们神学院一些的情况。 STT Amanat Agung seperti yang kita semua tahu didirikan oleh sinode gereja kita. 我们知道呢，大使命神学院呢是我们教会呢国语堂教育的总部所创立的， Karena itu kita perlu terus ingat sekolah Alkitab ini. 所以呢，我们需要呢不断的纪念这个神学院。 Ya, kalau saudara belum terlalu mengenal, silakan boleh dilihat di website. 如果呢你们还不大认识我们的神学院，我们可以从我们可以上网当中，我们就能够看得到。 Kalau nggak ingat websitenya apa, ketik di Google STTAA, biasanya di depan-depan itu muncul STT Amanat Agung. 然后呢，我们在这个 Google 那边都介绍了这个大使命神学院，就是 STT 那么它就会献出你们所要的资料。 Atau kalau tidak tahu, tanya ke boksu kita, Pak Suparman, mestinya dia tahu. Atau alumni kita yang ada di sini, Pak Bobby, ya dia bisa beritahukan juga. 或者呢，你们还不知道呢，还不懂得开电脑的，你们可以问我们教会的梁牧师，或者是我们神学院同学，也就是 Bobby 传道。 Ya, saya sempat membawa beberapa brosur, mudah-mudahan masih ada. Kalau memang masih ada, silakan kalau tertarik boleh ambil. 我也带来几个呢神学院的这些资料之本，若是还没完的话，你们可以拿来看。 Ada 3 hal yang saya ingin minta Bapak Ibu tolong untuk dukung STTAA. 有3件事情呢，我希望弟兄姐妹能够帮助支持我们的神学院。 Yang pertama, 第一， pergi ke sekolah Alkitab atau utus orang untuk sekolah di sekolah Alkitab. 而且呢，我们去神学院呢，或者是我们差派人去读神学。 Kalau Tuhan memanggilmu, jangan ragu, daftarkan dirimu di STT Amanat Agung. 如果是上帝呼召你的话，那么请你就不要再犹豫了，即刻去报名 Atau 进入 mungkin 神学院读 anak 神学。 kita atau cucu kita. 或者是我们的孙，或者是我们的孩子们 Atau，teman di gereja kita yang butuhkan kita dukung, dorongan, kasih dia semangat untuk mendaftarkan diri di STT Amanat Agung. 或者是呢我们教会的弟兄姐妹们，他们有这个意愿要去读神学院，那么我们呢支持他、鼓励他、帮助他，让他能够可以到神学院去读神学。 Tuayan selalu banyak, domba selalu banyak, tapi pekerjanya sedikit. 庄稼很多，但是收割的人很少。 Jadi
serahkanlah diri kita untuk Tuhan pakai. 所以我们将之摆上献上，让主来使用。 Jangan ragu-ragu daftarkan dirimu untuk menjadi hamba Tuhan, dididik, dibentuk di STT Amanat Agung. 我们不要再犹豫了，我们再次的报名呢，去读神学，让上帝来带领我们，使用我们。 Hal kedua, tolong Dia-dia. doakan. 我们为神学员来祷告。 Secara khusus, tolong doakan untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini. 特别是呢，今年我们所要收的这个新学生呢，我们请弟兄姐妹们祷告。 Ada 4 gelombang, Januari, Maret, Mei, dan Juli. 就是Januari, 1 Maret, 月份、 Mei, 3月份、5月份，还有7月份。 ya, tolong doakan. 请弟兄姐妹们祷告。 Memang semenjak COVID, orang-orang sudah banyak takut untuk sekolah Alkitab. 自这个疫情开始之后呢，很少人呢也很怕呢去神学院读神学了。 Puji Tuhan tahun ini sedikit mulai agak naik. 但是感谢主，今年呢有很多人报名。 Doakan tahun depan supaya lebih naik lagi. 我们为着明年来祷告，好让有更多的人愿意来读神学。 Ya, juga dari Medan kiranya lebih banyak lagi orang-orang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. 尤其是我们棉兰，我们希望有更多的人愿意把自己献上来成为神学，去神读神学。 Tolong doakan. 请弟兄姐妹们 Kita 祷告。 butuh banyak hamba-hamba Tuhan melayani di Indonesia. 因为呢，我们需要很多的神仆呢，在印尼国家当中来服侍。 Yang ketiga, 第3点 bantu dukung dengan keuangan untuk STT Amanat Agung. 就是呢，我们用金钱来支持呢大使命神学院。 Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, 如果上帝祝福了你， saudara ingin memberikan persembahan, 你愿意奉献， saudara sedang berpikir selain ke GKI Medan, saudara mau kemana memberikan persembahan? 除了我们这个国语堂的教会的奉献之外呢，如果你还想呢要奉献你的金钱在什么地方的话， Tolong ingat STT Amanat Agung. 请你们记得大使命神学院。 Sekolah Alkitab kita ini nggak ada anggota-anggota jemaatnya. 因为呢，在这个在这个神学院当中，我们没有这个会友。 Mahasiswa yang belajar kebanyakan dengan beasiswa. 我们在这里读神学的学生很多呢，是有这个助学金的。 Jadi untuk perjalanan operasional sehari-hari butuh banyak dukungan donatur orang-orang Kristen yang memberikan dukungan dan persembahan. 所以呢，神学院呢，在一切的这个经费上呢，或者是各样的事情上呢，都需要弟兄姐妹们多多的支持在金钱上。 Ya, kalau saudara merasa belum bisa memberikan persembahan, 如果你觉得你还未能够参与奉献金钱 nggak 的话， apa-apa, 没关系的， tapi doakan. 请你们为我们的神学院来祷 Ingat 告。 terus doakan. 我们一直记得呢，要为我们的神学院来祷 Kalau 告。 nanti ada pertanyaan setelah selesai kebaktian boleh tanya ke saya. Khususnya kalau saudara mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. 若是呢，你们愿意奉献自己成为神学生去读神学的，祷告这个聚会过后，你们呢可以来问我，我可以给你们我可以帮助你们。 Atau ada hal-hal lain kalau saudara ingin tanya silahkan tentang STT Amanat Agung. 如果或者是别的关于神学院的问题，你们可以来问我。 Biasanya kalau tugas seperti ini saya akan datang dengan bawa mahasiswa, satu kur besar. 通常呢，在这样的这个介绍神学院的事情当中呢，我会带领了我们神学院的学生，就是很大的这个圣歌团来。 Tapi karena Medan cukup jauh jadi saya sendiri saja yang datang. 因为我们棉兰很远，所以呢，只有我一个人来。 Saya nggak kayak Ibu Grace pinter nyanyi, jadi saya nggak bisa nyanyi juga. 我也不像丽玲姐妹呢这么会唱歌，所以我也不能够唱歌。 Jadi saya bawakan nanti setelah khotbah ada video vokal grup dari mahasiswa-mahasiswi kami. 所以呢，等一下呢，我会呢播放呢我们神学院所唱的这个圣歌。 Mudah-mudahan suatu saat kami bisa datang dengan rombongan besar ke kota Medan dengan bis yang banyak. 希望呢有一天呢，我们神学院的学生呢，能够一大群的人来到我们这里当中来献诗。 Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bisa memperkenalkan STT Amanat Agung kepada Bapak Ibu sekalian. 谢谢弟兄姐妹，让我有机会在这里呢，简单的介绍一下我们神学院的情况。 Mari sekarang kita akan melihat kepada Alkitab. 现在我们来看圣经， Kita akan membuka kitab Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai yang keempat. 我们来看弥迦书第5章第2到第5节，我们中文。 Tema kita pada hari ini adalah Hope from the King,
harapan dari sang raja. 我们今天的主题是来自国王的希望。 Pembacaan dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai ke 4, Mandarinnya ayat 2 sampai yang ke-5. 中文是在弥迦书第5章第2到第5节。 Ada sedikit perbedaan ayat, tapi tidak ada perbedaan makna. Itu hanya soal penarukan ayat-ayatnya saja. Ya. 它的这个境界有一点不一样，但是里面的内容都是一样的。 Demikian bunyi firman Tuhan Mika pasal 5 ayat 1 sampai ke 4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap tinggal, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. 伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的。他的根源从亘古，从太初就有。耶和华必将以色列人交付敌人，这等那生产的妇人生下子来。那时，掌权者其余的弟兄必归到以色列人那里。他必起来，依靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住，因为他必日渐增大，直到地极。这位必做我们的平安。当亚述人进入我们的地境建大宫殿的时候，我们就立起7个牧者、8个首领攻击他。 Saudara, ini ayat yang sangat terkenal pada waktu Natal. 弟兄姐妹们，在圣诞节当中，这段的经文是非常很出名的经文。 Hai engkau Bethlehem di Efrata, 以伯利恒以法他， akan bangkit daripadamu seorang pemimpin yang akan memimpin umat Allah. 在以色列人当中必兴起一位君王， Dan itulah yang kita sebut dengan raja itu. 这就是我们所说的这个君王。 Dan itu kemudian digenapi, bukan perkataan Mika ini perjanjian lama, tapi kemudian digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 这个弥迦书呢是旧约圣经的应许，但是在新约圣经呢，主耶稣已经应验了这个应许。 Tapi sebelum kita masuk ke pasal 5 ayat 1, kita coba lihat beberapa ayat sebelumnya. 但是当我们还未看第5章的第1节的时候呢， Dalam- 我们来看前面的这几段的经文。 Dalam konteks apa Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4 ini sedang berbicara? 那么我们可以看经文的上下文，到底这几段经文当中讲的是什么？ Saudara, kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, 若是我们看了前几段的经文， kita tahu bahwa pada saat itu bangsa-bangsa lain sedang mengepung, sedang melawan umat Allah. 我们知道很多呢外邦民族，他们正在有围困以色列的人，在攻打上帝的子民。 Yang disebut umat Allah pada waktu itu adalah Israel. 当时呢所说的上帝的子民呢，就是以色列人。 Semenjak perjanjian baru, umat Allah itu adalah gereja. 那么在这个新约当中，上帝的子民就是教会， Saudara, berarti ini sedang berbicara kepada kita. 所以这就是谈到我们现今的我们， Umat Allah yang sedang dikepung, sedang dilawan oleh bangsa-bangsa lain. 就是上帝的子民被外邦民所围困、所攻打。 Apa yang dikatakan di sini di ayat 11? 然后在第11节呢是这样的说的： Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. 现在有许多国的民聚集攻击你说，愿西安被玷污，愿我们亲眼见他遭报。 Kemudian pasal 4 ayat 14. 然后第4章的第4节， Dikatakan begini, pagar di tengah-tengahnya, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita.
Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. 这是记载在这个第5章的第1节。现在你要积极成对，因为从地归功我们，要用杖击打以色列审判者的脸。 Saudara sekalian, ini adalah satu gambaran bagaimana bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa lain dengan tentara-tentara yang kuat, mereka mengepung dan mau menghancurkan Israel. 这就是说呢，很多呢强大的外邦的这个人民呢，他们有很多很强盛的军队，他们正在攻打以色列人。 Bahkan sebenarnya mereka bukan hanya sekedar ingin menghancurkan secara fisik, 他们不单只是要摧毁他们的这个身体， mereka juga ingin menghina dan merendah-rendahkan sampai serendah-rendahnya untuk umat Allah itu. 甚至呢，他们在践踏呢，他们正在呢大大的这个欺负上帝的子民。 Sehingga dikatakan bahwa mereka ingin Israel itu dicemarkan. 他们希望呢以色列被玷污， Mereka ingin merasa puas melihat bagaimana umat Allah itu dihancurkan. 所以当他们看到呢这个上帝的子民呢被毁灭的时候，他们非常的开心。 Mereka bukan hanya mengepung Israel, 他们不但是围困攻打以色列， tetapi juga dikatakan mereka menampar pipi orang-orang yang memerintah Israel. 甚至呢他们是正在打那个以色列的统治者的这个右脸。 Itu adalah artinya penghinaan. 这是一表作他们轻看轻视。 Kalau hanya digampar biasa ya sakit tapi nggak seberapa. 如果是以字面来解释的话，只是说你打他呢没什么痛。 Tetapi di dalam bahasa perjanjian lama kalau di pipi, ditampar di pipi itu artinya penghinaan yang sangat menghina. 但是在旧约圣经当中呢，说打你的右脸，他的意思是说，他意思是说呢，他们已经非常的这个轻看你了，轻看你到最极点， Apalagi ini pemimpin-pemimpin. 尤其是领袖们， Ya, gampar di 他们打他的右 di 脸， depan umum. 在大众的面前， Wah, itu penghinaan yang luar biasa. 这是很特别的羞辱他们以色列 Nah, 人。 ini yang dialami oleh umat Allah. 这是上帝的子民所经历的事情， Tapi mereka sepertinya tidak berdaya 但是他们没有能力， karena mereka kecil. 因为他们只是一个很小的民族， Israel itu kecil, 因为以色列是一个很小的民 pasukannya 族， kecil. 他们的军队也很 Tak 小， berdaya melawan pengepungan dari tentara-tentara negara-negara yang besar di luar mereka. 因为他们无法去对付那些强大的这个敌人、强大的军队。 Dan bangsa-bangsa yang mengepung umat Allah, 那些呢围困上帝子民的这个人民， mereka merasa kuat 他们觉得他们很强大， karena itu sombong. 所以他们很骄傲， Mereka merasa pasti menang. 他们认为他必定他们得胜了， Yang dilawan tuh kecil. 因为他们所要打的 Nggak berdaya 微小人物是无能力的人。 Tapi bangsa-bangsa ini lupa. 但是这些外邦人他们忘记了， Umat Allah ada Allahnya. 因为上帝的子民有上帝。 Saudara ingat baik-baik ya, kita mungkin kecil. 弟兄姐妹们，我们要记得，我们虽然很微小， Punya Allah yang besar. 但是我们拥有强大的上帝。 Umat Allah punya Allah. 我们的上帝的子民拥有上帝。 Karena itulah saudara sekalian kemudian dikatakan Allah punya rancangan untuk umatnya. 这里还说呢，上帝呢对他的子民拥有意念， Di ayat 12 sampai ayat 14. 在第12节到第14节。 Bangsa-bangsa lain merasa sombong dan bangga dengan kekuatan mereka. 因为外邦民族为着他们所拥有的这个强大的军队，感觉到非常的骄傲。 Tapi firman Tuhan mengatakan begini. 但是神的话也是这么的说， Tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. 但是他们不知道上帝的计划， Mereka tidak mengerti keputusannya. 他们不明白上帝的筹划， Oh, ia akan menghimpun mereka seperti gandum ke tempat pengirikan. 所以他们好像把河困寄到河场一样。 Saudara sekalian, artinya Tuhan punya rencana juga untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat ini. 就是上帝有这个计划呢，要击败这些强大的这个外邦人。 Tapi bagaimana bisa Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa ini? 但是呢，以色列人如何呢来击败这些外邦人呢？ Israel kecil. 因为以色列只是很小的这个 Tentaranya 国 kecil， 他的军队也很小。 Bahkan saudara kalau membaca di pasal 4 ayat ke-14, 就是我们读呢第5章的第1节的话， itu ada satu kalimat di depannya, sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. 现在你们要积极成对。 Saudara, itu sebenarnya pengertian hurufiahnya itu bukan tembok dalam arti tembok seperti yang kita kenal. 弟兄姐妹们，
它不像是这个字面上的解释，就是我们所懂的这个城墙的这个围墙一样， Tapi itu adalah membangun pasukan. 乃是他们要积极军队， Pasukan yang melindungi Israel. 就是这个军队呢要保护以色列人。 Tetapi pasukan itu secara tata bahasa itu memakai feminin, wanita, pasukan putri. 但是他所说的这个军队呢，是用这个女人呢来去做成这个军人的。 Saudara tahu Israel itu disebut Putri Sion yang kita baca di ayat yang ke-13. 我们从第13节那段看见呢，以色列人被称为是西安的女子， Itu digambarkan seperti anak-anak perempuan. 就是描写呢好像这个女人。 Anak perempuan disuruh perang, ya susah kan? 如果你叫那些女人呢去打仗， Nggak 那 punya 是一件 kekuatan 很艰难的事，因为他们没有这么强壮的身体， Maka dianggap lemah. 所以他们觉得女人是比较软弱的。 Mungkin kayak Israel kecil dianggap lemah. 所以就像以色列人一样，他们觉得他们很微小、很软弱的。 Maka tentaranya itu tentara putri, pasukan putri. 他们的军队是女人的军队， Jadi lemah. 所以他们软弱。 Tapi jangan anggap remeh wanita. 但是我们不可轻看女人 Wanita itu kuat luar biasa. 女人呢是有很强大的力量的。 Banyak orang yang nggak bisa hidup, banyak pria, suami yang susah hidup kalau istrinya sudah meninggal duluan. Dia, aduh stresnya luar biasa. 很多呢结婚了的男人，他的妻子过世后呢，他觉得他呢很难自己一个人来去生活。 Membesarkan sendiri 5 anak di rumah tanpa ada bantuan istri. Waduh saudara, itu pekerjaan lebih berat dari menjadi direktur perusahaan. 如果呢没有这个太太的帮助，要去照顾5个孩子的话，那么这个工作呢，比你在做这个董事长的工作呢，这个更难了。 Tapi seorang ibu, seorang wanita 但是 bisa 因为妇 timbul 女， kekuatan yang luar biasa. 她能够有这么大的这个能力， Membesarkan 5 anak. 她能够养大5个孩 Jadi 子， ibu sekalian jadi ayah. 她成为父亲，成为母亲，也成为父亲， Jadi kuatnya luar biasa. 所以她有很大的这个强大的力量。 Wanita itu memang lembut. 这个女人很温柔， Punya kekuatan kasih sayang luar biasa. 但是她拥有很大的非凡的这个慈爱，这个慈爱。 Kasih ibu sepanjang zaman. 这个母亲的爱是历代以来就是被称颂的。 Kasih ayah sampai di halaman doang. 很多人呢没有，很多人很少谈到呢父亲的爱如果一出家门他就忘掉了父亲了。 Walaupun digambarkan sebagai tentara putri, 虽然被称为是这个女人的军 tapi 队， jangan meremehkan bahwa ini kayaknya pasti lemah. 但是我们不要轻看，这是这个很软弱的、很弱的这个军队。 Tapi kenapa pasukan Israel, pasukan umat Allah itu tidak lemah? 为什么呢？以色列人的军队不会软弱呢？ Itulah yang kemudian dibicarakan di pasal yang kelima. 就是在第5章这里所说的。 Pasal kelima itu membicarakan mengenai apa saudara? Yang pertama, Tuhan akan memberikan kepada mereka seorang raja yang akan melepaskan mereka. 因为呢，在这里说呢，上帝必为他们预备一位君王，使他们从这个统治当中对被释放。 Jadi umat Allah memang tidak bisa berjuang sendiri. 是的，上帝的子民无法靠自己呢去奋斗。 Dan memang mereka lemah. 是的，他们很软弱， Tetapi mereka bisa menjadi kuat 但是他们能够强大， karena ada raja yang akan memimpin mereka. 因为将有一位君王来带领他们。 Pasal 5 ayat yang pertama. 然后第5章的第2节， Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我掌权的，他的根源从亘古，从太初就有。 Akan bangkit bagiku seorang pemimpin. 再会兴起一位君王。 Di Israel sudah banyak pemimpin. 以色列有很多的这个领导人了， Umat Allah juga banyak pemimpinnya. 上帝的子民也有很多这个领袖。 Tapi kita manusia fana yang sangat lemah. 但是呢，我们这个人呢是很
我们人是很短，我们这个人生是非常的短暂的。 Tuhan memberikan seorang pemimpin yang sejati. 但是上帝是给他们一位真正的永恒的君王， Raja yang Tuhan berikan yang bisa betul-betul bisa melepaskan kita. 就是呢，上帝所赐给我们的一位君王，是真正的使我们能够得做释放的君王。 Tapi firman Tuhan ini mengulangi lagi tema soal yang kecil tadi. 但是呢，这个段经文就在重复呢，关于刚才所说的微小的事情。 Umat Israel itu umat yang kecil. 这个以色列呢，只是一个很微小的这个民族， Tentaranya kecil. 而且他的军队也是很 Bahkan 小， digambarkan seperti tentara putri. 所以呢，被描述成是这个女人的军队， Dihina, diejek orang. 被人轻视，被人 Tidak 藐 mungkin 视， bisa menang. 无法得胜的。 Dunia selalu menilai dengan cara kayak begitu. 因为世界呢都是以这样来评价的。 Yang hebat, yang megah, yang besar, yang kuat, itulah pasti pemenang. 那么那个强大的、很强盛的，他们肯定是胜利者。 Di sini juga digambarkan seperti itu. 这里就是这样的描述。 Bethlehem, Efrata itu kotanya kecil. 伯利恒以巴他它是一个小城， Tapi justru dari kota yang terkecil itu akan muncul raja. 但是就是在这样的小城当中，必会有一位君王。 Raja akan memerintah, raja akan menjadi gembala, raja yang memberikan pengharapan kepada umatnya. 这位君王便给他的子民带来了这个盼望。 Saudara, cerita ini langsung mengingatkan kepada kisah lain di Perjanjian Lama. 然后这段经文再次我们想起了在旧约圣经当中的另一段的经文。 Saudara ingat kota Bethlehem biasanya dikaitkan dengan seorang raja yang lain. 我们知道呢，伯利恒呢，是跟其另外的这个君王呢是有相关的。 Ya, Bethlehem itu adalah kota Daud. 那个伯利恒呢是大卫城， Selama-lamanya orang akan ingat Bethlehem itu kota Daud. 因为这一向以来人都是记得这个伯利恒呢就是大卫城。 Dan Daud itu akan selama-lamanya diingat sebagai raja terbesar di Perjanjian Lama. 所以在旧约圣经当中呢，大卫呢被人都是称为呢是最伟大的君 Tapi 王。 saudara ingat bagaimana dia muncul? 但是我们知道呢，这个大卫王是如何的成为王的呢？ Ketika Samuel mengunjungi keluarga Isai, ayah Daud, 当呢这个撒母耳呢来到大卫的这个父家，就是耶西的家中的时候， untuk memilih seorang raja untuk memimpin Israel. 他要在这个家中拣选一位人成为以色列人的君 Maka 王。 Isai memperkenalkan anaknya yang kuat-kuat, yang gede-gede, yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang dipandang secara manusiawi cocok jadi raja. 所以呢，这个耶西呢，做父亲的，就是把他几个孩子呢，很强大呢，很有勇敢的人呢，来给这个耶西来去拣选。 Samuel bilang tidak, tidak, 撒母 tidak. 耳说不是这些人， Lah, siapa lagi? 还有别的吗？ Nggak punya anak lagi. 你没有其他的孩子了吗？ Ada satu, 还有一个， tapi nggak cocok. 但是那不适合啦。 Ya, orangnya kecil-kecil begitu. 他这人很小的， Ini imut-imut, nggak cocok jadi raja. 很年幼的，他不适合成为君王的。 Cocoknya kerja jadi gembala aja, 他的工作是适合去牧羊而 main 已。 suling terus. 这里才在那边吹笛子而 Nggak 已 usah lihat dia dah. 不用看他了啦。 Tapi Samuel bilang, bawa. 但是撒母说：“请你带他来。 Ternyata dialah yang jadi raja, ”原来呢，就是他成为以色列人的王， yaitu Daud. 就是大卫， Yang terkecil, 是在这个弟兄中他是最 yang 小 nggak ada 的 artinya, 啊 yang nggak ada artinya. 这是最渺小的，没有意义 Manusia 的 nggak anggap. 人是看不起他的。 Bukankah itu yang terjadi pada Yesus? 这不是耶稣在主耶稣身上所发生的事情， Orang nggak anggap dia, 没有人看得起他， banyak menghina dia. 很多人轻视主耶稣。 Ya, penceramah agama lain sampai menghina-hina tentang Yesus. 有些呢外邦人所谈到宗教的时候呢，他们都会轻看主耶稣。 Tapi Yesus bangkit untuk menyelamatkan manusia. 但是主耶稣兴起是要拯救我们人类。 Daud kecil, 大卫很小， tapi imannya besar. 但是他信心很大， Hatinya besar. 他的心很大， Mata dan pikirannya luas. 他的心眼呢思想很宽阔。 Dan karena itu saudara, dia menjadi seorang yang berhasil di depan Allah. 所以呢，这个人在上帝的面前是一个成功的人。
Jangan meremehkan yang kecil-kecil, saudara. 弟兄姐妹们，我们不要轻看那些小的， Ya, kita suka lihat sesuatu yang mewah, 我 yang 们喜欢看的就 kaya, 是很富有的、很豪华的、 cantik, 漂亮 ganteng. 的、英俊的。 Kalau tidak kayak begitu, kita biasanya sudah anggap remeh. 若是没有这样的条件的话，我们都是会轻看他的。 Tapi justru yang kecil dari dunia Tuhan pakai untuk bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan luar biasa. 但是在世人当中，看为最渺小的，反而被上帝大大的使用，来为上帝做很大的事工。 Bayi di palungan, siapa pikir dia bisa menjadi juru selamat dunia? 在马槽里的声音，谁会想到他是世人的救主呢？ Anak kecil di kota kecil, 在这个小城里的那个小婴孩， Tuhan pakai itu. 上帝使用他。 Tuhan bilang dia akan bangkitkan menjadi raja yang melepaskan. 上帝说呢，他必须兴起成为君王，使我们罪人得着释放。 Tapi saudara, hal kedua yang perlu kita lihat dari pasal 5 ini. 然后呢，第5章呢，我们来看第2件的事情。 Tuhan memberi raja. 上帝是给他们一位君王， Tuhan melepas kita. 上帝使我们得着释放。 Tetapi selalu ada waktu di mana kita harus memikul beban yang sangat berat di pikulan hidup kita. 但是呢，总有一个时刻呢，我们会背着很重很大的负担。 Saudara, di pasal 5 ayat kedua 在第5章的第3节， dikatakan gini, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. 耶和华必将以色列人交付地人，这等到那生产的妇人生下子来， Menunggu perempuan itu melahirkan. 等到那生产的妇人生下子来， Sebelum perempuan itu melahirkan, 当这个妇人还未生下孩子时， ada berbagai penderitaan dan kesulitan. 便会有很多的这个痛苦的事情。 Itu satu gambaran buat umat Allah. 这是描述呢上帝的子民。 Kita tahu persis, saudara, soal proses melahirkan. 我们做女人的知道我们生孩子的过程。 Waktu hamil, sang ibu sudah mengalami berbagai kesulitan. 当我们怀孕的时候，我们已经会面对很多的困难。 Apalagi waktu kontraksi, 尤其呢是当要 rasa sakit mau melahirkan. 就是当我们要生孩子的时候，我们的疼痛的 Sakitnya 时候 luar，biasa. 非常非常的痛。 Ada orang bertekad mau lahir natural. 所以呢，有的人呢说要自然的生产， Sakit, waktu udah sakit nggak tahan, operasi aja. 因为当你疼痛到你无法忍受的话呢，他就要求呢动手术了。 Memang sakit. 是的，很痛。 Tetapi kemudian anak itu lahir. 但是呢，当这孩子生出来过后， Apa yang terjadi? 发生了什么事情？ Bahagianya luar biasa. 他觉得他就非常的开心了。 Besoknya mau lagi yang kedua. 明天呢，他就想生第2个孩子了。 Walaupun udah tahu prosesnya sakit banget. 他当然知道了，要生孩子的过程呢非常的痛苦， Tapi kebahagiaannya worth it banget gitu. 但是他感觉他非常的幸福快乐。 Tetapi buat kita yang mengalami rasa sakit sampai anak itu lahir, 但是若是我们经历这个痛苦呢，这等到那个孩子出生 kita 的时候， tahu apa artinya berharap di dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam penderitaan. 那么我们就懂得，在这个痛苦当中、艰难当中的等待， Allah melepaskan kita pasti. 上帝肯定使我们的做事， Allah menolong kita, itu pasti. 上帝肯定帮助我们的。 Ada kebahagiaan di ujung perjalanan kita, itu pasti. 在人生的最后的当中，上帝必定会赐福于我们的。 Tetapi 但是呢， selalu ada kesulitan dan penderitaan yang mendahuluinya. 在这之前必定会有这个痛苦呢、患难， Itu pengalaman umat Allah. 这就是上帝子民的经历。 Umat Israel di Mesir ditindas 当以色列人呢在埃及的时候，受到埃及人的欺压， setelah sekian tahun. 经过了这么多年， Allah turun menolong mereka. 上帝就下来帮助他们。 Kita bertanya, kenapa nggak di awal-awal saja? 然后我们就问了，为什么上帝从起初就没有帮助他们 Itu 呢？ bukan cara kerja Allah. 这不是上帝想要做的工作。 Allah seperti membiarkan kita mengalami berbagai tekanan hidup untuk menguatkan, meneguhkan kita. 就好像上帝任凭我们这些经历的痛苦，为的是要兼顾我们，使我们刚强。 Tapi kita tahu Allah tidak betul-betul membiarkan cuek, nggak peduli, bukan itu. 但是我们知道，上帝并不是真正的不管我们，任凭我们。 Selalu pasti ada perjuangan di depan sebelum kita melihat hari indah itu terjadi.
当还未看见这个美好的日子的时候呢，肯定呢会有这是艰难的事情发生。 Karena itulah maka mengapa kita diminta berharap ke depan. 所以呢，就是为什么要我们往前看， Kalau 前面要有盼 Kalau 望。 hanya lihat kesusahan hari ini, 如果我们只是看掉今天的困 kita bisa 难， cepat sekali putus asa, 我们就很快灰心失望了， menyerah. 我们就很快放弃了。 Dia bilang Allah nggak peduli. 我们会说呢，上帝不在意我， Udahlah ngapain lagi. 不要再去等候了。 Tapi jangan seperti itu. 我们不要有这样的想法， Berharap ke depan. 我们要仰望前面。 Dan kemudian kita tahu persis itulah yang terjadi, penggenapan janji untuk umat Israel dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ketika dia lahir di Bethlehem. 就是呢，要完成这个应许呢，就是主耶稣诞生在这个伯利恒。 Saudara sekalian, itu juga dikatakan di ayat yang kedua, pasal 5 ayat yang kedua. 然后也是在第5章第3节这里所说的， Jelas sekali itu menunjukkan kelahiran Yesus Kristus sebagai perwujudan dari janji Allah kepada umat Allah. 就是呢，就是指向主耶稣基督，他必看顾他的这个百姓。 Dikatakan bukan, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. 就是要等到那生产的妇人生下子来。 Bagi kita sekarang, 对现在的我们， telah itu sudah terjadi, telah melahirkannya itu Maria, sudah melahirkan sang raja itu, sang juru selamat itu. 就是说呢，这个玛利亚现今呢已经生下了这个君王， Itu penggenapan 就是成就了这个应许， bahwa raja itu sudah lahir ke dunia. 就是这个君王已经诞生在这个世界了， Penolong itu sudah datang di tengah-tengah kita. 帮助者已经来到我们当中了， Dan dia disebut Immanuel, 所以被称为以马内利。 Allah beserta kita. 以马内利就是上帝与我们同 Dia ada 在 di，tengah-tengah kita. 他就在我们当中。 Tetapi jangan lupa juga, 但是不要忘记， ini belum selesai. 这还未Belum selesai. 还没有结束， Masih ada pengharapan ke depan 还在未来有这个盼望， kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. 就是主耶稣的第2次再来。 Dan kita tetap akan mengalami seperti umat Allah umumnya mengalami. 就是呢，我们要像上帝这子民一样所经历的，一般人所经历的， Seperti rasa sakit bersalin. 就是好像在生孩子之前的这个痛， Ada berbagai kesulitan. 有很多的这个 Ada berbagai 困难， penderitaan. 有几多的痛苦， Menuju kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. 就是我们要等候主耶稣的第2次再来。 Artinya kita tetap dituntut untuk berharap kepada Dia. 他的意思是说呢，要求我们要仰望我们的主耶稣， Juru selamat itu sudah di tengah-tengah kita. 我们的救主已经在我们当中。 Karena itulah saudara, ketika kita menderita, 所以当我们在患难的时候， jangan sekedar hanya melihat ke dalam diri kita. 我们不要只一直看我们自己的苦难， Lihatlah ke atas kepada Allah. 我们要仰望上帝， Lihatlah ke depan kepada sang raja yang akan sekali lagi datang untuk menyempurnakan kehidupan kita. 就是我们要仰望呢这个君王，他必会使我们的这个生命更为完整。 Umat Israel memandang ke depan. 以色列人呢仰望这个未来， Dan Allah menggenapkan dengan bayi Yesus yang lahir di palungan di Bethlehem Efrata. 就是呢上帝借着主耶稣诞生在犹大的伯利恒来成就这个应 Kita 许。 menengok ke belakang. 我们往后看， Kita melihat sang raja yang sudah datang itu. 我们看这个已经来的这个君 Yang 王， sekarang bersama dengan kita. 现在与我们同在， Terus berjalan ke depan. 一直在我们的前面行。 Dan kita berarti juga melihat ke depan. 所以我们要往前看， Kepada kedatangan yang kedua kali. 就是要等候他的第2次再来。 Jangan terus terpaku ke belakang saja. 所以我们不要只是定睛往后看而 Jangan 已， terpaku pada sekarang ini saja. 我们不要只是单定睛现今而已， Tapi harus berjalan ke depan. 我们必须要往前走， Apapun kesulitannya. 无论什么样的困难， Tapi itu progres yang harus kita punya. 但是我们必须要经历这个过程。 Kita percaya di sinilah Yesus akan menjadi gembala buat kita. 从这里我们就知道主耶稣是我们的牧者， Dia akan menjadi pemimpin kita. 他成为我们的领袖。 Itu dikatakan saudara sekalian di dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat. 这就是在第3节和第4节所说的。 Ayat ketiga dan keempat dikatakan begini. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tetap tinggal sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan ia menjadi damai sejahtera.
这是中文的第4节，他必起来，依靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群，他们要安然居住，因为他必日渐尊大，直到地极。 Yesus yang lahir di Bethlehem, 主耶稣诞生在伯利恒， dia bertumbuh menjadi besar, 他已经成长成为强大， menjadi juru selamat seluruh dunia. 他成为世人的救主， Kuasanya, kebesarannya sampai ke ujung bumi. 他的威严直到地极。 Dia seperti pohon yang tumbuh dari biji yang kecil yang hampir nggak ada berarti, dari kota yang tidak berarti dia tumbuh menjadi besar, menaungi seluruh dunia. 它的成长呢，就像毫不起眼的这种子一样。当你种下之后呢，它会发芽长大，成为一个大树。然后呢，就是预表主耶稣，他必要他的这个大能，必要维护、保护这个看顾这个我们， Dan dia menaungi kita. 他保护我们， Itu disebutkan dia menjadi gembala. 所以我们称他是我们的牧者。 Alkitab sering menggunakan simbol gembala dan domba. 圣经时常应用这个牧人与这个羊。 Ya, kenapa kita suka digambarkan sebagai domba? 为什么圣经喜欢描写我们是羊呢？ Domba itu susah cari makan minum sendiri, dia perlu gembala. 因为呢，这个羊呢很难自己去找吃喝的，所以它需要牧人。 Domba itu kalau jalan-jalan sendiri gampang tersesat. 所以就是绵羊呢，它自己走路的话，它很容易迷路的， Dia perlu gembala. 它需要牧人。 Dan domba itu dikelilingi dengan bahaya. 所以这个羊呢，周遭呢周围都是危险的， Ada jurang yang kalau jalan-jalan bisa jatuh. 有这个深渊，它走，它会跌下去了。 Ada serigala 还有这个豺狼 siap menerkam. 想要吞噬它们， Gembala domba mau latihan badan sebesar apapun nggak bisa lawan serigala. 所以呢，无论呢这个羊呢有多强大，它无法胜过这个豺狼， Ada pencuri-pencuri. 还有这个盗贼。 Karena itu domba selalu butuh gembala. 所以呢，这个羊呢，总是需要牧人的。 Kita digambarkan seperti domba. 所以我们被描写成是羊， Yesus gembala kita. 主耶稣是我们的牧者。 Kita mungkin dikepung oleh bahaya dan musuh. 有可能我们被仇敌危险所围困着， Tapi Yesus menggembalakan kita. 但是主耶稣牧养我们， Yesus menaungi kita. 主耶稣保护我们。 Dan disebutkan dialah yang memberi kita damai sejahtera. 这是主耶稣赐给我们平安。 Bangsa asing digambarkan kayak Asyur. Asyur boleh datang masuk ke negeri kita. 所以这里所说的外邦人就是亚述人，亚述人可以来攻打我们， Tapi kita bisa melawan. 但是我们能够与他对打， Karena ada gembala. 因为我们有牧人。 Maka digambarkan dengan gembala 7, pemimpin 8. 所以呢，牧人被称为是主或者是霸。 Itu angka 7, angka 8 itu adalah penggambaran dari banyak sekali. 所以这描写成这个7呢是8的这个数目的话，就是说很多很大。 Dari gembala agung ini, dari gembala Yesus Kristus ini ada turun kekuatan untuk menjaga dan melindungi kita. 就是我们伟大的牧人主耶稣，他必会赐给我们能力来看顾保守我们。 Karena itulah saudara juga di ayat yang ketiga 所以在第4节 dikatakan bahwa umat Tuhan akan tinggal tetap. 所以上帝的子民必要安然居住， Ya, tinggal tetap. 就是安然居住， Tinggal tetap itu tidak bergoyah. 就是安然居住，只是说呢，我们没有动摇。 Bahasa Inggrisnya saya sengaja kutipkan, and they shall dwell secure. Mereka akan tinggal dengan aman. 如果英文呢所说的比较合适，就是说呢，我们要安居乐业。 Dwell itu artinya kayak kita tinggal di rumah, kita tinggal di kota Medan, itu dwelling, kita tinggal di sini. 就是说呢，我们安居乐业。 Ada bahaya yang mengepung, 有这个危险临到的时候， kita lemah, 我们是软弱的。 orang-orang di luar sana berangasan, 这个外面人非常的强盛， tapi kita ada keamanan, 但是我们必有平安， ada damai sejahtera. 我们必有和平， Karena Yesus gembala kita. 因为主耶稣是我们的牧者， Yesus raja yang memimpin kita. 主耶稣是君王，他必带领我们， Yesus pemimpin yang melepaskan kita. 主耶稣是使我们的做释放的领袖， Sebenarnya itu adalah hidup kita sebagai umat Allah. 这就是我们身为上帝子民的生活。 Umat Allah yang selalu banyak dikepung oleh musuh-musuh. 上帝的子民时常被敌人所围困着，
Saudara, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari depan kita. 弟兄姐妹们，我们不知道明天会如何 Biasanya waktu-waktu Natal itu juga cukup ngeri buat kita. 很多时候呢，圣诞节呢，对我们来说也是一个很可怕的。 Kita takut ada bom yang meledak. 因为我们怕呢会有这个炸弹的忽然的爆炸。 Kemarin sudah ada pemanasan katanya di Bandung itu. 昨天听说呢，在万隆也是发生了这样的事情， Jangan takut. 但是不要怕， Selalu memang ada yang kayak gitu. Musuh datang mengepung kita dengan tentara-tentara yang besar. 因为很多时候我们的敌人就好像是个强大的精锐来围困着我们， Mungkin kita kecil dan lemah. 有可能我们是很微小的、很软 Pasukan 弱的， kita itu adalah putri Sion. 因为我们的军队就是西安的女子， Tapi kita punya gembala yang kuat. 但是我们有强大的这个牧人， Kita nggak tahu ekonomi ke depan itu seperti apa. 我们无法知道呢，我们未来我们的经济情况是如 Kita 何的。 tidak tahu COVID. Ya kita berharap berdoa selesai. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. 就好像疫情就像疫情一样，我们一直到祷告让它能够结束，但是我们不知道未来呢会发生什么的事情。 Dunia ini sudah sangat rusak. 这个世界已经败坏了 COVID berlalu pun bukan berarti penyakit berlalu. 并不是说疫情已经过去了，这个疾病就也是过去了， Demam berdarah. 还会有这个各热症。 Banyak sekali orang mengalami berbagai penyakit yang sulit dalam hidupnya. 很多人呢在生活当中经历了很多呢很难医治的疾病， Belum lagi banyak sekali sekarang gempa bumi, banjir. 还会呢很多的地震呢，有这个水灾， Sebenarnya kita betul-betul hampir nggak punya gambaran jelas apa sih masa depan kita. 甚至呢我们还没有一个真正的画面，就是说我们未来的是怎么样的。 Ketika orang bilang dunia ini berubah, dunia ini tidak menentu, itu sangat betul. 有人说呢，这个世界不断的改变，不确定，这是一句很对的一句话语。 Saya juga baru dikasih tahu Medan ini berubah dalam beberapa minggu terakhir ini kata. 最近呢，有人有跟我说呢，梅兰呢也是在改变了， Lebih macet. 比较塞车了。 Ya kan kita nggak menyangka juga kan jadi lebih macet. 我们无法预料到，也没有想到呢会更堵车。 Tapi mungkin itu hal biasa buat kita. 这对我们呢是一件很平常的事情。 Tapi kalau ekonomi macet, kesehatan macet, hubungan keluarga macet, itu yang pusing buat kita. 但是若是你的经济呢阻塞，你的身体健康阻塞，你这各样的事情阻塞的话，那么这就成为我们的难题了。 Tapi tentu kita harus berjuang betul-betul, berjuang sungguh-sungguh untuk bisa melepaskan diri dari berbagai kesulitan itu. 但是我们必须要真正的努力，真正去奋斗，好让能够排除这一切的困难。 Tapi sekali lagi kita juga tahu kita lemah. 但是我们知道，我们都是软弱的人， Kita punya pemimpin-pemimpin manusia, tapi mereka juga fana dan lemah. 我们有这个人的领袖，但是他们也是被上帝所创造的人，也是软弱的人。 Kepada siapa kita percaya? 那么我们将要相信谁呢？ Kepada siapa kita berharap? 我们要仰望谁呢？ Saudara, ini berita lama. 这是一个很古老的这个信息了。 Tapi berita yang selalu perlu diingatkan. 但是这个信息呢，是我们每一个人时常要记得的。 Dalam kepungan musuh. 在这个被敌人的围困当 Dalam 中， kelemahan dan ketidakberdayaan kita. 在我们毫无能力、在软弱当中， Kita perlu percaya dan berpegang dan berharap hanya kepada sang gembala kita itu. 我们只要用信心来仰望我们的大牧人， Hanya kepada juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Pegang dia baik-baik. 我们唯有紧紧的抓住主耶稣基督，他是我们的大牧人。 Di dalam berbagai kesulitan, dikepung oleh musuh, dihantam oleh bahaya, dalam merasa tidak berdaya, Yesuslah damai sejahtera kita. 当我们面对各样呢被人的攻击呢，各样的困难、各样的艰难的时候呢，主耶稣他必将这个平安赐给我们。 Kalau saudara masa ada pergumulan, ada stres, ada kekhawatiran, 如果呢，你觉得呢，你正在受得到了这个精神压力，真的只是你面对很多的这个挣扎的话， carilah 1-2 orang teman, pegangan tangan berdoa. 然后我们请主内的几位的弟兄姐妹握着你的手，我们彼此来同心祷告。 Bukan doa dan pegangan tangan itu menguatkan kita. 并不是我们祷告呢，彼此牵着手呢，他会兼顾我们。 Tapi dalam doa dan saling mendukung satu dengan lain, kita menengok kepada juru selamat kita. 乃是呢 Gembala kita.，接着我们彼此的带导呢，使我们能够仰望我们的主耶稣，我们的大牧者。 Itulah sumber kekuatan kita. 主耶稣就是我们力量的源头。 Jangan berjuang sendiri juga. 我们不要自己去奋斗， Jangan dalam kesepian, kesendirian. 我们不要单独一人孤单的自己去奋斗。
Ada satu keluarga meninggal di Jakarta yang beritanya sampai hari ini sudah selesai katanya. Dan kemudian disimpulkan bahwa mereka sakit tapi tidak pernah cerita ke tetangga kiri kanan. Hanya meninggal dalam rumah sendirian. Berempat maksud saya, tapi tanpa diketahui oleh orang-orang lain. 最近呢，在盐城呢发生了一件这个死亡的事情呢，就是在一栋的房子里有4个人呢死亡了，但是呢，据警方调查呢说呢，这个人呢，因为他们有生病，而且没有前去看医生，以致他们没有将他们的难题呢向他们的左邻右舍朋友诉说，以致他们这个4个人就死在这个房子里了，而结果警察呢调查说呢，这个事情已经过去了，因为他们是自然的死亡，不是受人的谋杀或是谋害。 Ya, ini jauh lebih lengkap dari versi saya. Tapi terima kasih. Ya, saudara jangan berjuang sendiri. 弟兄姐妹们，我们不要自己努力去奋 Ada 斗。 teman-teman yang kepadanya kita bisa ajak berdoa bersama. Pegangan tangan kita berdoa bersama. 若是我们看见主内的弟兄姐妹，你是值得你信赖的，我们握着他的手，我们彼此同心的祷告。 Suami istri di rumah pegangan tangan berdoa. 我们夫妻在家中，我们彼此握着手，手牵手，一起来祷告。 Tapi bersama-sama nengok kepada sang gembala kita itu. 而且呢，我们一起要仰望我们大牧人， Sama-sama menaruh percaya dan harap kepada sang raja itu. 我们彼此呢仰望呢这位大君王， Dialah damai sejahtera kita. 他就是我们的这个平安的大君王。 Amin. 阿门。 Mari saudara kita akan berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, biarlah sungguh Engkau selalu akan menjadi gembala buat kami. 主啊，我求主你帮助我们，让你总是成为我们的这个好牧者。 Kami selalu menghadapi bahaya. 主啊，我们时常面对危险， Kami dikepung. 我们被围困。 Ada tentara-tentara di sana di luar kami yang mencoba untuk terus menggoda, menghancurkan dan merusak kami. 在外面的这个强大的精卫想要毁坏我们、破坏我们， Tapi kami terus bisa menjalani kehidupan kami dengan damai sejahtera. 但是我们借助你所赐给我们的平安，我们仍然能够度过我们的一切危险，我们的人生。 Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi raja dan gembala kami. 因为主耶稣是我们的君王，我们的 Tuhan yang menuntun kami. 主啊，求你带领我们。 Tuhan yang memberi kami damai sejahtera itu. 主啊，就是你赐给我们这个平安。 Mungkin betul kami masih gelisah, kami khawatir. 是的，我们是在受怕，我们在忧虑当中， Kami tidak tahu bagaimana masa depan kami. 因为我们不知道我们前面的日子是如何 Tapi 的。 kami mau percaya kepadamu. 但是我们要信靠你， Kami mau percayakan hidup kami kepadamu. 我们要将我们的人生全然的交托给你。 Kami mau selalu berpegang dan berharap kepadamu. 主啊，我们要紧紧的依靠你，抓紧你。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Teruslah berkati kami. 求主你祝福我们每一位。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。